بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 17. Muka surat 80. Jilid 17, muka surat 80. Muka surat 81. Tuan-tuan tengok 81 tu. Yang bawah tu kesimpulan pada kita baca bulan lepas. Muka surat 81. Masalah dia kata berjalan atas jalan yang betul. Islam dia selalu ingatkan kita, suruh kita dalam apa hal pun buat kerja betul. Ibadat betul, kalau kerja pun kerja betul. Kalau nak jadi orang Islam pun jadi orang Islam yang betul-betul. Dia tak mau main-main begitu. Sesungguhnya orang yang berjalan betul menurut sebagaimana yang disuruh Allah dan Rasulnya itu sedikit adanya. Tuan-tuan tengok dia start dia kata begitu. Dia kata nak cari orang hak betul, hak lurus sungguh ni tak ramai. Hak ramai ni macam-macam cerita. Nak cari orang yang lurus, orang yang betul ni dia kata sedikit adanya. Tuhan yang lebih tahu bilangan yang sedikit itu. Berapa ramai orang yang betul-betul ni Tuhan je tahu. Orang yang sebenar-benar lurus ni Tuhan je tahu. Hak ramai ni tak jamin lah. Kadang-kadang tengok nampak okey dah, rupanya tak okey. Macam-macam. Kadang-kadang tengok nampak comel dah, nampak cantik dah, nampak dia ni beragama dah. Nakai juga orangnya. Kadang-kadang begitu. Hak betul-betul lurus hati ni sikit sangat. Dia kata, Tuhan aja yang tahu. Betul-betulnya berapa ramai orang yang lurus hati. Begitu. Maka yang lebih sayogia dan yang lebih utamanya, tidak seorang yang melepaskan daripada jalan yang betul itu. Dia kata yang penting ialah kita ni cuba bagi kita ni jadi orang yang betul. Tak duduk kira lah orang lain. Kita tu sendiri, kita tu bagi jadi orang yang lurus dulu. Kalau semua orang pakai ingat lagu tu, ramailah orang yang lurus. Ramai daripada kita ni duk ukur orang. Orang tu tak orang ni tak kita pun tak orang betul juga. Jadi agama ni dia kata apa? Dia kata kita tu sendiri jaga bagi lurus, bagi betul dulu. Dia kata. Hak tu dulu. Dia kata. Yakni ikut jalan yang disuruh Allah. Kerana ialah jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan daripada azab akhirat. Ikut jalan agama ni tuan-tuan selamat. Ikut jalan agama selamatlah. Selamat akhirat. Itu yang penting. Walaupun atas dunia kadang-kadang tak selamat. Kadang-kadang tak selamat. Kerana nak ikut jalan betul jadi susah ke kita. Sebab golongan tak betul ramai. Maka dia nanti pun betul kita dulu. Ini masalah dia. Bahkan dia kata azab dunia pun boleh jadi lepas daripadanya. Kalau kita ikhlas buat kerja betul, jujur, dunia pun selamat. Lah kita takut tuan-tuan. Lah ni. Lah takut. Orang lantik bagi jadi pemegang amanah kepada projek PPRT. Projek rakyat termiskin. Dia pergi selinak berapa juta kat dia. Maka bertambah miskinlah orang miskin. Duit tu duit orang miskin. Allahu Akbar. Kalau betul lah seperti yang dituduh kepada orang yang buat kerja tu. Makna amat malam lah. Harapkan pagah makan pagi. Begitu. Sampai nak cari amanah ni susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya cerita di Masjid Ikan Batu semalam, satu sahabat saya dari Johor telefon. Dia selalu telefon lah, sahabat ni budak bagus lah. Dia kata ada satu kes jadi di Johor ni, dia kata dia duduk riuh ni dalam seminggu. Riuh cerita ni saya. Satu orang, dia ni kerja di bahagian welfare, dia kata bahagian kebajikan ni. Dia sudah timbai duit welfare. So dia kata, apa jadi ustaz? Dia kata. Dia duduk tidur di rumah dia.
Dia bakit-bakit pagi esok, tinggal dia duduk atas katil je, rumah tak ada. Saya kata macam mana abang? Abang keliling. Dia kata dia tidur dalam rumah dia. Dia duduk rumah dia, rumah kawasan perumahan ni. Bakit-bakit pagi esok, dia kata bakit-bakit. Dia dengan katil aja duduk ada. Rumah tak ada, dengan bumbung-bumbung dengan rumah tingkap pintu tak ada. Tinggal dia duduk atas katil aja, dia kata. Saya kata-kata, baik segi cerita, saya kata. Saya kata-kata, tak sungguh. Tak, saya pergi tengok dah, dia kata. Saya kata, sukarlah bagi saya nak percaya. Dia kata, taklah. Dia kata, tapi saya tengoklah. Dia kata, ni, dia kata, jiran sebelah menyebelah rumah tu pun pindah lari pergi ke lain lah. Dia pun takut rumah dia pun hilang sama. Dia kata, saya kenal dia ni yang duduk telefon ni budak bagus lah kan. Dia bukan jenis cakap merapu, cerita lawak, tak tentu pun cadak. Dia jenis cakap pun straight forward, orang betul, orang lurus kan. Tapi cerita ni sukar lah saya nak percaya kan. Tapi dia ilah Allah kata, ustaz turun main tengok senarai. Tak ada ustaz. Dia kata dalam semalaman aja celik-celik tinggal dia duduk atas katil, dia kata. Sukar nak percaya kan. Tapi kalau betul, kita kata kalau betul lah kata, apalah Tuhan nak bagi amaran dekat orang-orang semua. Kan cuma saya duk ingat dalam hati, kalau lah boleh kan. Tuhan buat lagu tu kepada orang yang buat ni, semua buat lagu tu kan. Biar siapa yang tak amanah ni, yang tibai duit yang bukan hak dia ni, biar bangkit-bangkit tinggal dia dengan katil je. Saya ingat aman dunia. Kalau betul lah benda tu berlaku kerana benda ni, minta Tuhan buat bagi banyak sikit lah. Cantik. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu ceritanya. Nak jadi orang amanah ni bukan senang. Bukan senang. Dia kata, dan orang yang menurut jalan yang betul itu pula, ada yang kuat tamak dan loba mencapai apa yang jadi lebih bahagia dan kemenangan di negeri akhiratnya. Maka itulah orang yang lebih terpuji dan lebih baik daripada segala orang. Dia kata ada orang jenis lurus betul ni, dia loba, dia tamak nak jadi orang betul. Dia sungguh-sungguh nak jadi diri dia orang betul. Dia betul sungguh. Orang kata betul macam kayu roll besi. Dia kata. Kayu roll, kalau kayu pun dia boleh sumbin juga. Dia ni kayu roll besi. Tak ada kona-kona, tak ada punya. Dia straight punya. Dia kata. Ada orang macam ni. Dia kata. Dan terbilang ia orang baik. Kalau boleh jadi macam tu, ni cukup baik. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Inna li kulli syai'in syirrah. Wa li kulli syirratin fatrah. فإن كان صاحبها سدد وقارب فأرجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW sabdanya, bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu kekuatan dan loba dan tamak. Dan tiap-tiap loba dan tamak itu adalah kepenatan. Tiap-tiap benda, dia kata ada sifat loba, sifat tamak. Kan? Orang menyaga, dia tamak nak cari. Hari ni dia menyaga, boleh RM100, dia nak esok boleh RM200. Dia ada tamak dia. Orang mengaji, pun ada juga tamak. Hari ni dia mengaji, dia rasa dia dapat sesuatu yang memberi kesedaran kepada dia. Dia tak sabar nak tunggu esok, nak mengaji pula. Setiap satu benda ada tamak dia, ada kelobaan dia. Demikian juga orang jahat. Ada juga tamak, ada loba dia. Hari ni dia minum arak sebotol. Esok dia bercadang 10 botol dia nak minum. Dia ada tamak, dia ada loba dia. Dia kata bagi setiap benda tu, ada tamak dan ada loba dia. Cuma dia kata apa? Bagi setiap tamak dan loba tu, dia menjanjikan kepenatan. Memang penat kan? Bila tamak memang penat. Kan? Kita dah dapat hari ni 100, kita nak esok 200. Penat, memang penat. Kalau hari ni kita balik pukul 5, esok kena balik pukul 10. Dah. Maka dia kata orang yang tamak, yang loba ni memang dijanjikan kepada dia kepenatan. Begitu. Dia kata maka jika ada orang yang mempunyai kelobaan dan tamak itu menurut jalan yang betul dan menghampir diri kepadanya, yakni berpenat dan berloba kepada jalan yang disuruh Allah, maka haraplah sekalian kamu kepadanya baik dan bahagia. Kalau dia sanggup penat kerana nak cari kebaikan, dia insya-Allah akan jadi orang yang bahagia.
Sanggup penat untuk nak jadi orang baik. InsyaAllah dia akan dapat kebahagiaan yang hakiki. Dan jika diisyaratkan dia dengan jari, dengan sebab berpaling dan tidak berjalan atas jalan yang lurus itu, maka tak usahlah bilang oleh sekalian kamu akan dia orang yang lepas daripada dunia jua. Dia kata kalau orang ni tak usaha nak cari jalan kebaikan, dunia pun tak selamat. Dia kata, dunia pun tak selamat. Dan tiada baik dan tidak bahagia ia di akhirat, lebih lagi lah tidak bahagia. Orang yang buat tak betul atas dunia tuan-tuan, boleh selamat tak? Tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan bayangkan. Macam mana susahnya mak komando lah ni. Allah. Senang lah tuan-tuan jadi orang buruan ni. Ya Allah, susah lah. Tak selamat. Tapi mana pun berasa tak selamat. Susah tuan-tuan. Itu baru orang cari atas dunia. Kalau akhirat Tuhan cari, nak menyorok tang mana kalau Tuhan cari kita? Itulah gambarannya. Kalau kita buat tak betul, kita buat salah, kita tidak akan rasa tenang, tidak selamat kita di mana-mana. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, lagi gharib. Muka sebelah tu tuan-tuan, saya nak baca pun dia gambar rajah. Saya lagi baca, kalau tak tengok gambar rajah tu dia susah faham. Tuan-tuan buka lagi, muka surat 84. Muka surat 84, tuan-tuan tengok masalah hak bawah tu. Muka surat 84, tengok bawah tu. Masalah, dia kata angan-angan kepada apa yang disukai orang-orang itu. Bermula angan-angan itu telah diterangkan dahulu tadi, iaitu harapkan dapat sesuatu yang disukai hawa nafsu pada masa yang akan datang. Ataupun tunggu nanti dapat sesuatu. Ni, bab ni sebenarnya dia nak cerita tentang, dia kata bab maja'a fi tulil amal. Iaitu bab yang menceritakan tentang panjang angan-angan. Ada manusia, dia angan-angan. Dia ada beza antara angan-angan dengan cita-cita. Cita-cita ni, kita teringin nak satu benda. Dan kita usaha susah payah nak capai apa yang kita teringin. Maka hak kita teringin tu jadi cita-cita. Pasal ada usaha nak pergi capai benda tu. Berbeza dengan angan-angan. Dia teringin satu benda. Tapi duk pasang angan-angan. Tak ada usaha untuk nak mencapai dia. Maka dia jadi angan-angan. Ni. Malam ni dia nak cerita kepada kita tentang angan-angan ni macam mana. Dia kata. Seperti tunggu nanti panjang umur. Duk tunggu nak bagi panjang umur. Angan-angan dia ni kalaulah dia panjang umur, alangkah baiknya angan-angan. Begitu. Ataupun angan-angan ingin mendapat kaya harta. Tak ingin nak jadi kaya. Begitu. Supaya boleh memuaskan diri bersedap-sedap dengan makan minum dan lainnya daripada kesukaan dunia. Ni orang angan-angan. Angan-angan kalau bolehlah dia ni panjang umur kan. Tapi dia duk isap rokok ni, ya Allah, berhubung putih. Kan? Bukanlah kata orang isap rokok ni nak mati cepat. Mati ni cepat lambat ni Tuhan yang menentukan. Tapi sebab dia nak jadi sebab musabab kepada satu-satu benda menimpa kita tu, dia ada cerita. Dia ada sebab musabab dia. Jadi dah orang kata dah benda tu bahaya, boleh bawa mudarat kesihatan dan sebagainya, hidup balas juga. Tapi angan-angan nak panjang umur, nak sihat. Jadi gitu. Jadi benda tu jadi angan-angan. Angan-angan nak kaya, tapi duk melengkap di rumah aja, apa kerja pun tak buat, apa satu pun tak usaha. Tapi duk angan-angan sangat nak jadi kaya. Maka tak ada kesudahan kepada orang macam ni. Dia kata maka inilah perkara yang selalu dilobai oleh orang-orang itu. Inilah benda yang orang duk fikir dalam kepala selalu. Teringin nak hidup lama, teringin nak ada duit banyak. Ini benda, semua manusia ada benda ni dalam kepala dia. Teringin. Duk sakit lorat atas katil hospital tu, orang main bisik kata ni, kalau nak masuk share ni boleh. Dia ni duk terlentang tak bangkit lama dah, kawan main bisik di telinga, kalau nak masuk share sekali bagus. Yang ni kira rugi, ni payahlah, halah beruntung nampak. Dalam duk sakit tu, balik panggil bini main dekat, bagi dia 10,000. Mau lagi. Yang kata manusia ni. Enggak. Yang kata manusia. Duk lorat dah panggil orang main baca Yasin di rumah berapa kali dah. Dia gemik-gemik bini dia. Bini dia main bisik kat bini dia. Jangan lupa tu. Hutang aku 1,000 tak bayar. Dia ingat lagi hutang orang tak bayar tu. Yang kata manusia ni tu dah. Yang kata manusia ni dia macam tu. Kan?
Duit not jatuh. Bukan dengar pun duit not jatuh. Dia dengar. Duit not jatuh. Bukan macam duit selin. Duit selin jatuh perang semua orang dengar. Duit not jatuh tak dengar. Tapi dia dengar. Tadi aku jatuh. Yang kata manusia ni. Manusia ni kitab ni dia nak abang kat kita. Dia kata itulah manusia. Sebagaimana datang khabar daripada Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Yang menyebutkan sebagian dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Yahramu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnani. Al-hirsu fil mal wal hirsu fil umri. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW. Jadi tua anak Adam itu. Yakni datang tuanya dan akhir umurnya. Dan muda juga dia daripadanya terhadap dua perkara. Dan berkehendak dengan sentiasa akan dua perkara itu. Iaitu loba atas harta dan juga loba atas panjang umur. Nabi SAW kata, nama kata manusia ni satu hari tua. Nabi kata, nama kata manusia ni, dia tak makin muda, dia makin tua. Umur makin tua, kelaku jadi makin muda-muda. Nampak? Kita bukan kata-kata kita ni. Umur makin tua. Tahun lepas 40, tahun ni 41. Tahun lepas 60, tahun ni 61. Dia makin tua. Umur makin tua. Tapi perangai. Kadang-kadang dia jadi makin budak-budak. Budak-budak apa dia? Budak-budak kuat merajuk. Orang tua kuat merajuk. Dia jadi perangai makin budak-budak. Budak-budak ke? Dia kalau ikut ayah dia pergi kedai, dia tunjuk cikelat tu. Ayah tak beli. Merajuk. Naik kereta pun tutup pintu derai. Dia buat perangai. Tutup pintu dekat. Lepas tu tanya pun buat lagu tak mau cakap, buat sengap. Merajuk. Dia main satu peringkat umur esok ni. Dia duduk main umur 65, 70, 75. Duduk main umur tu, dia merajuk. Dia telefon anak Kuala Lumpur tu. Dia kata, mak rasa tak apa sihat dalam seminggu ni. Anak tu kata, mak saya nak balik tak boleh lah. Dalam sebulan ni memang sibuk. Dia tak terus telefon. Tak dan bagi salam. Dia letak terus telefon. Anak ni telefon pula dia angkat. Maju. Kena balik juga tu ni. Balik mai juga. Balik mai pun tengah jam mula tu tak pun nak rabung sembah. Dia nak tunjuk. Maju tu. Tengah jam mula ni, anak ni nak buat bagi ramah balik. Lalu nak khabar balik kan. Dia buat tak sembah. Dia buat sengah. Kata mak demam apa semua. Tak kata apa. Kan. Dia buat kelaku. Kelaku tu kelaku budak-budak. Tapi bila dia tua, dia jadi balik kelaku tu. Yang ni tuan-tuan, sunatullah dah. Memang dah jadi lagu tu. Kan? Itu sebab orang tua ni dia hati sensitif. Dia cukup sensitif. Sikit punya pasal, berasa dia cukup kuat. Jadi Nabi SAW kata, yang kata manusia ni tak payah daya lah. Dia makin tua. Dia tak boleh patah balik makin muda. Dan dia kata manusia yang makin tua ni, walau tua macam mana pun, keinginan dia terhadap dua benda ni memang duk segak aja. Keinginan apa? Yang pertama dia kata al-hirsu 'alal mal. Harta mau lagi. Mau lagi. Kawan saya cerita kan. Dia orang Negeri Sembilan tu. Duduk balik Negeri Sembilan. Dan dia duduk balik Negeri Sembilan. Dia kata kadang-kadang tiap minggu Ustaz, dia kata every weekend dia kata balik kampung, balik Negeri Sembilan. Bukan pasal apa, pasal mak. Ayah tak ada dah, tinggal mak. Mak duduk dengan adik dia seorang. Dia kata saya ni saya tak tahu lah nak kata saya baik, saya anak yang baik ni saya pun tak tahu, tapi saya susah Ustaz. Bila mak telefon, dia kata aku teringat kat hang. Saya balik. Saya tak boleh, saya dah. Bukanlah saya nak kata saya ni baik sangat dengan orang tua ni. Tapi tak tahu hati saya dengan seorang mak saya kalah. Dia kata. Kalau dia telefon saya angkat aja. Dia kata, hantar balik kan minggu ni. Dia kata yang tu saya balik. Apapun, dia kata ada kerja apapun saya akan batal. Saya akan balik. Dia kata. Tapi yang heran Ustaz, saya gaji bukan besar sangat. Dia kata, tapi saya duduk balik dia tiap minggu. Balik dengan minyak kereta, dengan tol, dengan apa tu satu bab. Dia kata.
Dah sampai sana nak belanja apa ke 2 hari duduk sana pun kita belanja. Nak balik main mestilah buruk-buruk RM50 bagi kat orang tua ni. Dia kata, tapi saya heran Ustaz. Dia kata, tak berasa susah tak ada duit. Tak berasa, dia kata. Dia kata saya, ini kau Ustaz yang kata keberkatan bila buat baik ke mak, dia kata. Dia tanya saya. Saya kata, ya. Nak kata apa? Ya. Dia kata, herannya Ustaz. Kadang-kadang saya fikir juga. Jadi hidup ni, dia kata tak jadi suntuk. Kau kata nak jadi suntuk, belanja tak lepas bedah. Dia kata cukup-cukup. Apa nak kata kaya sangat dah, hati tenang. Lepas tu pula, dia kata yang kata mak kita, orang tua kita ni, kita duk bagi duit, kata. Kita duk bagi duit, kata. Bila mai sekali-sekali raya ke, ataupun kita balik ke apa ke semua, dia bagi duit kat anak kita. Bagi banyak-banyak pula tu. Dia kata, kita ni marah lah. Kata jangan ambil. Duit tu jangan duk ambil. Dia marah kita balik. Dia kata, apa salahnya? Aku bukan bagi kat hang duit ni. Aku nak bagi kat cucu aku. Dia kata. Dia ni kata, tak boleh lah. Duit ni saya bagi kat mak. Mak gunalah buat belanja yang mak hidup bagi kat anak. Saya buat apa? Duit ni hang bagi kat aku kan? Dia kata, bagi kat mak. Hang bagi kat aku, hak aku lah. Hak aku nak bagi kat siapa ikut suka lah. Dia kata. Mak dia ni pun macam lawyer pencen juga. Kan? Dia kata, duit ni hang bagi kat aku bukan? Bagilah, bagi kat mak. Dah bagi kat aku, hak aku nak bagi kat siapa aku punya suka lah, dia kata. Kita pun diam lah, dia kata. Lepas tu dia pun kata kat kita. Dia kata, aku ni bukan apa. Dia kata, aku ni, umur aku ni, duit apa semua tak ada makna apa dah. Dia kata, aku ni, hang balik tengok aku, dah cukup dah kat aku. Bila dia kata lagu tu, ayak mata aku ni. Ayak mata. Dia bukan gaduh cakap banyak. Banyak tu ya dia kata. Dia kata, aku bagi aku duit ringgit apa hang bagi, bukan ada apa kat aku. Hang balik tengok aku, cukup dah. Itu segala-galanya bagi aku. Dia kata, saya tak boleh tunggu dah. Saya tuang pergi lain. Yang mata nak keluar. Dia kata. Saya kata kat dia, barakallah. Mudah-mudahan Allah berkati. Senang lah tuan-tuan nak dapat anak macam tu. Hei, jangan cakap tuan-tuan. Jangan cakap. Ada ni ada gue alat dalam radio. Kan? Telefon. Mak ni saya tengah mesyuarat ni. Tak boleh cakap. Telefon pula. Mak ni saya tengah duk buat kereta ni. Tak boleh cakap. Banyak begitu. Kan? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia beritahu kat kita, manusia terhadap dua benda, harta dan panjang umur, tua macam mana pun dua benda ni dia mahu juga. Kebanyakan orang begitu, dia kata. Baik, loba atas harta itu ialah kiranya kaya besar ia dan berimpun lagi beberapa banyak harta. Walau sudah banyak harta dalam tangan sekalipun. Ni yang kata loba terhadap harta ni. Walaupun dia harta banyak dah, mau lagi harta. Ini yang kata loba terhadap harta. Dan juga berharap dan mau lagi dengan sungguh bertambah banyak umur. Jikalau sudah tua sekalipun. Umur dah 70 lebih, 80 lebih. Duk minta doa panjang umur lagi. Kan? Pasal apa? Ini manusia. Dia kata ini manusia. Manusia memanglah suka nak hidup lama dan suka ada duit banyak. Ini nama manusia. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, manusia itu banyak jalan mati pula dah. Dia kata kat kita, nama kata manusia ni 1001 jalan tu ada. Boleh jadi punca kita mati. Dia kata. Baik. Maka dengan sesungguhnya, satu perkara yang tidak payah dipikirkan. Dia kata benda ni tak kena duduk fikir panjang-panjang lah. Kita duduk tengok hari-hari. Hari-hari ada saja orang mati. Mati cara aksiden jalan raya. Mati cara rumah terbakar. Mati cara jatuh sungai, karang perahu dan sebagainya. Tak ada pasal-pasal duduklah rumah elok-elok. Kawah masuk main nak curi barang, tikam tidak mati. Bukan ada pasal yang jadi mati itu. Jadi banyak jalan kematian manusia. Kerana nampak dengan mata kepala, seseorang itu kuat memelihara diri daripada dikenai jalan mati. Nama kata manusia ni 1001 daya dia usaha untuk tak mati. Kalau sakit, dandan dia ambil ubat. Sedaya upaya, cuba untuk, kalau boleh jangan mati. Ini yang kata manusia ni. Kereta ni dengan serba keselamatan. Tali pinggang keselamatan, dengan lampu brek keselamatan, dengan apa. Tujuan dia apa? Supaya kalau boleh tak aksiden, tak mati.
Manusia ni kepala duk fikir macam mana cara nak bagi dia ni hidup lama, nak bagi tak mati. Itu yang kata manusia. Seperti dipelihara diri daripada kena sakit. Punya jaga ni Allah yang mengetahui. Tuan-tuan tahu lah ni, insurans ni cukup laku. Ya Allah, yang kata insurans ni cukup laku. Jadi laku ni dia ada banyak pasal lah. Sebab yang pertama pasal takut mati lah. Itu satu. Jadi bila ada insurans ni masuk hospital, boleh masuk hospital elok sikit. Satu. Yang kedua, bila kata ada insurans ni, jadi rasa ada jaminan. Ada jaminan kan. Dalam keadaan Allah ni pula tuan-tuan tengok dah kan. Nyawa orang ni, ya Allah. Dan surat abang itu keluar gambar kan. Gambar apa nama pengacara TV seorang. Gambar siapa, gambar budak apa semua. Bawa main 4 gambar. Dia tulis pula bawah tu. Samakah nilai nyawa kita? Dia kata. Yang pengacara TV perlu 300,000. Minta derma takdan seminggu dapat 390,000. Seminggu aja minta. 300,000 tu dapat 390,000. Lebih lagi dapat. Yang sahabat seorang lagi sebelah dia ni perlu 30,000. Duk tunggu setahun dah. Baru dapat 300. Okay? Tengok gambar tu pun, ya Allah kesian. Muka nampak memang lain semua dah. Tengok ada lagi gambar budak kecil. Jantung berlubang, apa kata tu lagi, 2 lagi. Serupa jugalah. Perlu banyak mana dapat. Tak padan dengan tempoh masa tu tunggu minta. Ya. Jadi kita pun bila tengok yang tu bukan nak kata ke siapa-siapa. Bila tengok yang tu, seraya juga. Kalulah kena ke keluarga kita macam mana, tuan-tuan. Kalulah kena ke keluarga macam mana. Takkan nak biar depan mata kita, isteri kita, anak kita ni menunggu saat-saat maut dia dalam keadaan sengsara. Kerana nak berubat tak ada duit. Dah. Kalulah lagu tu kena ke keluarga yang terdekat dengan kita, mak kita, ayah kita, isteri kita, anak kita yang terdekat dengan kita, kena satu penyakit yang nak ubat penyakit tu, hospital abang kata yang ni kena 50,000. 50,000 nak cari mana orang macam kita ni? 50,000 nak cari mana orang macam kita ni, siapa nak tolong kita? Pakat-pakat putih orang yang main mengaji Taman Kerian ni jumlah-jumlah dapatlah 1,000. 50,000 yang diperlukan dapat 1,000. Macam mana ni? Ni kawan ni duk menderita sakit ni. Menderita sakit. Dia duk menderita depan mata kita macam mana tuan-tuan? Jual rumah, jual kereta, jual apa yang ada, jual habis. Tak cukup belanja lagi. Ini dia antara sebab-sebab yang menyebabkan orang hari ni pekat masuk insurans. Takut ini ya? Kan? Jadi, kesimpulan kepada semua duk pakai masuk insurans ni, kesimpulan apa? Kesimpulan dia pasal tak orang mati. Kalau boleh tak orang mati. Ni tajuk dia nak habak kat kita malam ni. Cuba sedaya upaya supaya nak selamat diri daripada sakit yang boleh membawa mati. Kemudian jikalau sakit bersungguh-sungguh pula berubat dan mencari jalan hilang sakit itu. Bila dah kata sakit ni Allah. Tang mana orang habak turun pergi. Depa habak kata kampung dia sampai. Depa habak kata bagan serai sampai. Depa habak kata masjid tinggi sampai. Depa habak kata rawang sampai. Tang mana depa habak? RM2 ni tak kira dah. Boleh ikat perut, boleh kontrol belanja, pasal apa? Pasal nak ubat sakit. Hai, tuan-tuan, benda ni siapa kena, siapa faham. Benda ni siapa kena, siapa faham. Begitu. Supaya tidak berlaku kematian. Sana sini nak berubat tu, kalau boleh, tak usah mati lagi lah. Tak puas lagi ni, hidup dengan bini ni. Tak puas lagi nak manja dengan anak ni. Tak puas lagi, kalau boleh tak maulah, mereka ni mati. Bahkan setengah ibu bapa ni sampai bakit semayang malam angkat tangan minta ke Tuhan. Minta ke Tuhan, ya Allah, kalau boleh alih sakit anak saya, mai kat saya, bagi kat saya. Pasal apa? Pasal dia tak maulah anak yang baru hidup berapa tahun ni nak mati. Tak maulah. Aku ni tak apalah, aku bandingan dia, aku lama dah hidup, bagilah dia hidup. Sampai lagu tu. Ni yang kata sakit ni macam ni tuan-tuan. Dia kata sekiranya lepas ia daripada sakit itu, datang pula jalan mati yang lain. Pergi berobat, lega elok, doktor pun kata sah. Memang dia ni dah lepas dah. Dia dah tak ada dah sel-sel penyakit kanser dalam badan, dah tak ada dah. Alhamdulillah dah selesai. Seronok ni bila doktor pakar kata isteri dia, anak dia dah bebas daripada penyakit kanser. Seronok naik kereta balik, seronok, accident mati pula dah.
Dia terlepas daripada mati kerana kanser, dia pergi jadi mati aksiden pula dah. Ini yang dia nak abang kat kita. Yang kata mati ni, kalau sampai masa dia, tak usah lari ke mana. Walau fi burujin musyayyadah. Dalam Quran kata. Walaupun kita menyorok dalam satu bilik besi yang cukup kemat. Kalau sampai janji mati-mati juga. Malaikat ni dia bukan kata, oh duduk bilik besi nak masuk tak boleh. Biar dia hidup. Dah. Masuk bilik besi, oksigen tak ada, lagi cepat mati. Dia jadi lebutu pula dah. Ceritanya apa? Mati ni tak boleh lari. Dia nak bayar tu. Seperti dia kata, dia dah terlepas daripada sakit tadi ni. Terjatuh pula daripada tempat tinggi. Dia pergi jadi mati lebutu pula dah. Dah sakit, pergi berubat sana sini, begitu begini. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala lega, sembuh, elok dan sebagainya. Baru seminggu sembuh, hidup rasa kuat dan sebagainya. Panjat pokok ni jatuh sekali dengan buah setui, dengan dia sekali jatuh. Mati pula kerana jatuh pokok setui. Dia boleh jadi benda macam ni. Ataupun termasuk dalam kepungan api. Boleh mati dengan cara tu juga. Nak pergi jadi malang ke dia tu. Mati rumah terbakar. Begitu. Dia kata ataupun berlaku karam di laut. Dia sakit, daripada sakit berubat-ubat lega, pergi turun ke laut. Perahu karam pula dah. Mati lemah tengah laut pula. Ataupun terbunuhkan orang. Mati orang main bunuh pula. Oh boleh jadi. Macam-macam benda boleh jadi. Macam-macam punca boleh nak jadi sebab kepada kematian. Dia kata ataupun masuk di dalam perang. Dan lainnya daripada banyak jalan mati yang tidak terkira banyaknya. 1001 benda yang boleh jadi punca kematian manusia. Begitu. Sebagaimana datang di dalam khabar daripada Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abdullah ibn Shikhir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musila ibn Adam wa ila janbi 99 maniyah in akhta'athu al-manaya waqa'a fil haram. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Ashikhir radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimisalkan seorang anak Adam, yakni dirupakan seorang anak Adam oleh Allah Taala dan dijadikannya anak Adam itu pada halnya dirusuknya, yakni beserta dengannya 99 jalan kematian. Itu dia. Dia kata Tuhan ni bila dia buat manusia, dia buat satu-satu orang manusia. Satu manusia duduk di tepi dia 99 punca kematian. Setiap orang daripada kita ni bila Tuhan buat kita, masa Tuhan buat kita tu Tuhan dah sediakan dah 99 jalan kematian. Hari ni aku buat hang, selepas ni hang tunggulah. Macam-macam jalan kematian boleh mereka. Tuan-tuan, dia pengajaran daripada hadis ni. Dia nak abang kat kita. Kata kita kena sentiasa dalam keadaan bersedia. Mati boleh mai kat kita bila-bila masa. Mati boleh mai kat kita bila-bila masa. Jadi biarlah bila pun ditakdirkan kematian mai kat kita, kita dalam keadaan bersedia menghadap Tuhan. Biar bila pun mati mai kat kita, kita dalam keadaan bersedia menghadap Tuhan. Itu sebab tuan-tuan, bila sahabat tanya Nabi kan apakah amalan paling baik? Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Nabi kata amal yang paling baik itu ialah sembahyang awal waktu. Pasal apa tuan? Masuk waktu kita sembahyang. Lepas tu kalau nak jadi apa pun kita dalam keadaan sudah sembahyang. Tak ada hutang. Tapi kalau orang jenis tangguh, sembahyang jenis tangguh. Masuk waktu lohok masuk 1:30 tak sembahyang. Sampai pukul 3:30 dum aksiden. Aksiden mati. Mati pukul 3:30. Sedangkan waktu semayang dah masuk lama. Dia tak semayang lagi. Waktu pun jadi masalah. Tentu ingat balik. Dalam kubur, awal-awal soalan malaikat tanya, ialah semayang. Mati dalam keadaan tak semayang lagi. Sedangkan waktu dah masuk lama. Susah kita kata. Susah. Jadi Nabi habaq awal-awal. Dia kata amalan yang baik ialah as-salatu ala waqtiha, sembahyang awal. Jadi kalau kita boleh jadikan diri kita orang yang macam tu, masuk waktu sembahyang senang. Kalau apa nak jadi takdir, apa nak jadi pun kita dah sembahyang dah. Alhamdulillah. Ini ceritanya. Pasal apa? Pasal ni. Hadis ni Nabi kata Allah buat manusia dirusuk kita, beserta dengan kita 99 jalan kematian. Risiko untuk mati cukup tinggi.
Apa-apa hal boleh menyebabkan mati. Saya ceritalah di sini hari tu yang sahabat tu, yang anak dia orang mengasuh dukung nak masuk bilik air keleceh sini kan. Siapa nak sangka tak kan? Kecil lagi budak. Kita, akal kita kata budak besar ni lambat lagi lah. Cerita mati ni tak mau cakap lagi lah. Cerita macam mana dia nak membesar, apa kasih sayang, pendidikan kita nak bagi kat dia, kita duk fikir yang tu. Tengok-tengok dah. 99 punca kematian tu ada di tepi manusia ni. Tak ada pasal-pasal. Lama dah duk mengasuh tak jadi apa. Hari tu dia nak jadi malam. Dukung-dukung pita leceh bilik air jatuh. Budak jatuh dulu dia hempak budak. Patah tengkok mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni Tuhan dia atur kadang-kadang benda ni sangat menguji kesabaran kita. Sangat menguji kesabaran. Begitu. Baik, dia kata yakni banyak jalan mati yang tidak terkirakan banyaknya. Sekiranya tidak kena papat dan tersalah kena jalan mati itu, tidak boleh jadi mati dengan sebab jatuh kepada jalannya mati yang lain pula. Dia kata kalau tak kena papat-papat yang tu, kita ingat terlepas dikena hak lain pula. Mati juga kita. Begitu. Dan jika tersalah pula, datang yang lain pula. Sehingga jatuh ia kepada jalan mati yang akhir sekali, iaitu tua. Kalau kita terlepas semua. Aksiden kita terlepas, kita terlepas, kita tak kena macam yang setengah orang kena. Last sekali mati juga kerana tua. Mati juga, dia kata. Kan? Mati ni macam-macam. Tuan-tuan, mati jatuh kapal terbang, mati bot karam, mati macam-macam rumah terbakar. Macam-macam jalan mati. Dan kita di takdir kata tak kena hak macam tu semua. Alhamdulillah lah. Kita tak kena hak jenis mati dalam bentuk kemalangan ni. Tak kena. Mati kerana tua. Mati juga. Tak boleh lepas. Dia kata. Ini yang kata mati. Maka tua itu satu jalan mati yang tidak ada ubatnya. Dia kata. Tua tak ada ubat. Tak ada ubat. Habis sangat, boleh lay rambut bagi hitam. Kan? Tekoh terlupa, nampak putih. Tekoh teringat, nampak muda, hitam balik. Kan? Setakat tu boleh. Lebih pada tu tak boleh buat. Umur tak boleh gostan. Dia lagi hidup pergi ke depan macam tu. Begitu. Maka seorang yang takut akan dirinya mati dengan tiada bekal akhirat itu, hendaklah ia ingat-ingat akan barang yang disabdakan Nabi SAW itu. Semua orang kena ambil ingat benda ni. Dan jangan cita-citakan dan angan-angankan. Nanti cukup umur aku sekian-sekian, maka aku bersedia dengan amal ibadah. Tak boleh. Dia kata kita tak boleh. Di kalangan kita ni tak boleh duk ingat kata, ingat tahun depan lah aku mula berubah. Tak boleh lagu tu. Tak boleh tangguh. Bukan kata tahun depan. Minggu depan pun tak boleh. Bukan kata minggu depan. Esok pun tak boleh. Lah ni mau berubah. Kalau duduk kata, aku ni tahun depan lah. Tengok tahun depan. Ada orang lagu tu. Kan? Dia jadi sayang lagi tu dengan benda tak elok ni. Nak buat sikit lagi kan. Mintalah bagi can lah sampai bulan 12 ni lah. Start 1 bulan 1 esok aku jadi orang lain. Tak boleh. Itu angan-angan. Dia bagi. Itu angan-angan. Kan? Aku 1 bulan 1 tahun depan, aku tak mau siapa pun panggil Ma'e ke aku. Panggil Ismail. Pasal apa? Pasal nama Ma'e ni tak syok. Aku nak start barunya. Panggil Ismail. Tak boleh begitu. La tu juga. Nak panggil Ma'e pun panggil lah. Tapi aku Ma'e barunya. Agama kita jaga elok dan sebagainya. Ada tentang orang macam ni ada. Dia tangguh. Nantilah lah ni kerja. Dia kata tak. Dia kata nak pergi masjid, nak pergi surau, nak pergi mengaji tak. Dia kata. Tak, saya ni bukan tak teringat nak pergi. Dia main buah tu. Kan? Saya ni bukan tak teringat nak pergi. Dia kata. Tak dan. Dia kata nak buat macam mana. Balik main pun tak dan. Dia kata. Tengoklah ni dalam. Saya ingat dalam 2-3 tahun lagi lega sikit. Tak dan 2-3 tahun. 3 hari lepas tu lori sambang dia. Jalan. Yang ni takut. Jalan kematian ni ada kiri kanan kita. Maka dia kata kena jaga-jaga. Jangan tangguh dalam soal nak beramal ibadah. Dan menuntut dengan sesungguhnya akan bekal akhirat. Tak boleh tunggu dah. Agama muduk cari awal-awal. Dia kata kerana tidak diketahui mati itu boleh datang ia mana-mana waktu dengan tidak diketahui. Mati boleh mai bila-bila masa, kita tak tahu bila mati ni nanti nak mai kat kita. Kerana jalan mati itu banyak. Dia kata, banyak jalan boleh jadi mati. Saya cerita tadi sahabat tu cerita kan. Dia satu orang tua. Kan? Laki bini lah orang tua ni.
Anak menantu kan. Kemudian anak dia mati. Anak dia mati, tinggal menantu perempuan. Jadi menantu perempuan ni, walaupun suami dia dah mati, tapi dia hubungan dengan keluarga mentua ni, jalan macam biasa lah. Dia anggap mak mentua, pak mentua ni macam mak dia, pak dia sendiri lah. Duk turun pergi balik rumah mak mentua, pak mentua ni. Mesra macam mana mak sendiri, pak sendiri. Sampai satu hari, mak mentua pula mati. Mak mentua pula mati, tinggal pak mentua saja. Dia pun macam tu lah. Dia anggap pak mentua tu pak dia lah. Jadi duk kerap lah pergi rumah pak mentua, pergi balik jaga pak mentua macam jaga pak sendiri. Yang pak mentua ni pula dah tuan-tuan. Yang kata pak mentua ni, dia boleh bagi tahu dekat anak-anak lain. Dia kata aku nak minta tolong hampa. Hampa tolong pergi Minang saat dia ni bagi kat aku. Dia pun kata siapa? Menantu dia suruh Minang bagi jadi bini dia. Tuan-tuan, dengar cerita tu kata lorat lah. Makna kata apa yang dia faham tentang agama. Sampai menantu pun hang tak tahu kata tak boleh kahwin. Dia boleh minta orang pergi Minang menantu tu nak buat bini dia. Boleh suruh buat lagu tu. Makna tuan-tuan faham. Kita dengar cerita tu kata karut. Kata macam ni karut. Cukup karut lah. Takut lah tuan-tuan. Macam ni takut lah. Tak maulah dah sampai umur dah tua. Sampai macam tu tak reti-reti lagi tentang hukum hakam agama. Tak maulah. Kan nak mengaji bila? Nak tunggu bila? Baru nak mengaji agama ni. Nak tunggu bila? Kalau mengaji daripada Aceh Ndui pun Nabi kata sampai liang lahat mengaji tak habis. Ni hang ni sampai nak masuk liang lahat dah tak mula mengaji lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita mengaji ni untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita, untuk nak perbetul kita. Ini ceritanya. Jadi sebagai yang beritahu oleh Nabi SAW di dalam hadis tadi. Dia kata hadis tadi dah bagi tahu, itulah cerita benda yang kita nak kena ingat, iaitu kita bila Tuhan cipta kita, Tuhan buat kita, Tuhan sediakan 99 jalan kematian. Bila masa hanya Tuhan yang mengetahui. Jadi dah kita faham benda ni, kita bekerja diri kita. Pendek kata, kalau Tuhan nak takdirkan kita mati bila pun, biarlah kita mati dalam keadaan radiyatan mardiyah. Kita reda untuk nak menghadap Tuhan, dan Tuhan reda untuk nak terima kita menghadap dia. Kita tak mau bila kita mati, sampai bumi tak mau terima. Macam yang jadi dekat Kamal Atarkub. Mayat bumi tak mau terima. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Mayat bumi tak mau terima. Tuan-tuan, kalau Tuhan tunjuk macam tu ke kita, tuan-tuan, kita satu bab mati bila? Tunggulah apa kita nak jumpa sekali lagi. Ni anak beranak tinggal ni. Yang orang duk doa adalah sembahyang mayat ni, Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ni. Ya Allah, orang duk doa kat kita ni bila kita mati duk depan tu, orang sembahyang mayat ni doa, Allahumma la taftinna ba'dahu. Ya Allah, ya Tuhan, janganlah kamu fitnah kami ni selepas mati dia. Pergi mati, pergi jadi macam tu kubur, tak mau terima lah apa semua anak bini macam mana tuan-tuan. Menanggung tu aib orang duk cerita tentang mayat pak ni, mayat suami. Mintalah, minta. Kita bukan bercakap kerana angkuh, sombong, juang, berasa kita baik, kita lebih dah. Tapi kita bercakap atas dasar nak ajak semua orang suruh insaf benda ni. Jangan sampai Tuhan marah kat kita sampai dia tunjuk macam tu. Sebelum nak ke bumi Tuhan tunjuk dah betapa Tuhan benci dekat kita ni. Na'udzubillah min dzalik. Kan mengaji agama ni tuan-tuan, tujuan nak bagi kita jadi elok. Bukan nak bagi kita jadi sombong, tapi nak bagi kita jadi elok. Yang tu tujuan. Tujuan mengaji ni nak kita jadi elok. Hak mana tak elok, buang, ambil hak elok. Start daripada kita tahu benda tu, start pada tu kita nak buat benda hak elok. Hak tak elok sudahlah. Sudahlah, banyak dah hak tak elok kita nak buat selama ni. Minta Tuhan ampun, hak lepas-lepas kita nak buat hak elok selepas daripada ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati kita kalau kita ikhlas di dalam nak menuntut ilmu yang diturunkan oleh dia. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi salah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni kita nak tengok tajuk selawat Nabi
apa kebaikan dia. Apa faedah yang ada di sebalik selawat kepada Nabi ini? Apa janji Nabi kepada orang yang rajin berselawat kepada dia? Kita akan baca dan benda-benda ini berasaskan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahkah sembahyang saya sekiranya saya sedang sujud, orang yang duduk di belakang dapat lihat sebahagian daripada lutut saya? Baik, dia gini tuan-tuan. Dalam fiqh, dia kira benda yang dilihat dari atas. Dalam fiqh, dia kira benda yang dilihat dari atas. Itu sebab kita bila semayang ni kancing ni kena buka. Bila kita semayang kancing ni duk buka. Sekira-kira kalau orang duduk di atas kepala kita ni, dia tengok, dia boleh nampak terus. Sampai ke kawasan yang sebenarnya aurat. Semayang kita bakar. Maka dia mengambil kira lihat dari atas. Ni, kancing baju ni kan. Kalau kita tak kancing ataupun kita semayang jenis pakai kain saja, kita ingat kita katuk pusat sampai lutut, kita ingat dah okey dah. Tapi kita masalah belakang kita ni, dekat tulang belakang ni dia ada lorong. Dia ada macam longkang turun. Sekira-kira kalau orang duduk di atas tengok, baik punya duduk ada bawah. Maka batal semayang. Batal. Dan dia fiqh dia tidak kira hak tengok dari bawah. Tak kira. Kan, jadi kalau kita duduk sujud, orang tengok memanglah dia nampak sampai ke lutut kita. Adakah batal? Tidak. Kerana fiqh mengambil kira tengok dari atas, bukan tengok dari bawah. Ataupun hak tengok dari depan lah. Kita tengok dari depan, dia pakai baju, pakai kain carik, nampak bahagian perut bawah pada pusat. Nampak misalnya carik, ataupun carik tang paha. Misalnya itu batal lah. Yang tu memang semua orang tahu lah. Tapi hak ni dia kira tengok dari atas, bukan tengok dari pihak bawah. Ada cerita dia begitu. Soalan, dia kata bagaimana cara saya nak berwuduk dengan tangan yang berbalut akibat kemalangan di tempat kerja. Yang ini dalam mazhab Syafi'i, dia ada beberapa qaul, ada beberapa pendapat. Ini banyak kali orang tanya, pasal banyak orang jadi benda ni. Kan? Tangan semen misalnya kan, daripada pergelangan tangan sampai siku. Sedangkan itu kawasan wudu. Jadi macam mana cara dia nak ambil ayat semayang? Dalam mazhab Syafi'i sendiri dia main dengan beberapa qaul. Tuan-tuan boleh rujuk benda ni di dalam ayat tentang wudu semayang ni. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, semua ni tuan-tuan rujuk di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia akan kupas detail tentang benda ni. So dia beritahu kat kita yang pertama. Dia kata berwuduk macam biasa. Macam biasa ambil ayat semayang apa semua, basuh muka sampai tangan hak berbalut tu. Tang mana kawasan yang tak berbalut bagi ayat rata macam biasa. Kawasan yang berbalut kita sapu aja. Ayat buat atas dia. Sapu syarat macam tu. Sapu. Lepas tu lepas pada kawasan tu macam biasa. Kepala, apa, telinga, kaki apa semua biasa. Lepas tu terus pergi semayang. Itu pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i pula, dia kata berwuduk macam biasa juga. Bila sampai tang kawasan yang berbalut, yang bersimen ni, dia kata buat syarat sapu. Sapu dengan air di atas dia. Lepas tu sambung. Sampailah basuh kaki. Lepas basuh kaki, tayamum. Tayamum dengan niat nak ganti tempat yang tidak sampai air semayang. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, dalam mazhab Syafi'i juga, dia kata macam biasa juga basuh muka, basuh apa, sampai tang kawasan berbalut tu, sapu dengan air kuat atas balutan, kuat atas semen tu macam biasa. Lepas tu berhenti, tayamum. Lepas tayamum, sambung balik. Basuh tangan sebelah lagi, basuh kepala, semua sampai basuh kaki. Dia ada 3 jalan. Kalau tuan-tuan baca di dalam Matla'ul Badrain, dia ambil jalan hak ketiga. Dia ambil jalan hak ketiga. Jadi kita ambil ayat semayang, basuh muka, basuh apa, sampai tangan hak berbalut tu, kita sapu ayat kuat atas balut tu, lepas tu tayamum dulu. Lepas tayamum baru sambung balik. Sampailah basuh kaki. Dalam Matla'ul Badrain dia ambil jalan ketiga. Tapi di sisi ulama' yang banyak-banyak, mereka balik kepada ajaran Islam. Ajaran Islam bukan bertujuan nak bagi susah orang. Islam tak ada tujuan nak bagi susah orang. Dia ni tangan patah, berbalut, dia dah susah dah. Kita pergi bubuh setai lagi bagi susah dia.
Nuh nak kena pergi cari debu, main nak tayamum, nak apa dan sebagainya. Susah. Kan, dia jadi susah. Jadi, ambil jalan yang paling mudah. Dan jalan ni bukan jalan yang terkeluar. Juga termasuk dalam qaul Imam Syafi'i dan diterima oleh mazhab-mazhab lain selain daripada Imam Syafi'i. Kita ambil ayat semayang, sampai tang hak balut tu, kita sapu wajah ayam kuat atas balut tu, kemudian terus sampai basuh kaki, pergi semayang. Semayang itu sah dan tidak perlu lagi qada selepas daripada buka balutan itu. Tapi dalam Matlaul Badrin berat. Dia suruh berhenti tentu, pergi tayamum dulu. Lepas tayamum, sambung balik ayat semayang sampai basuh kaki. Lepas pada tu pergi semayang. Semayang tu pula dia kata semayang ra'i waktu saja. Esok bila dah sembuh kena qada balik, dia kata. Itu pendapat di dalam Matlaul Badrin. Dan pendapat itu sangat memberatkan orang yang sudah pemberat. Kan? Jadi tuan-tuan, kita kena faham ini masalah khilaf di kalangan ulama. Khilaf, Nabi kata khilaf fi ummati rahmatan bikum. Ini rahmat bagi kamu. Kita jangan ambil yang nak jadi susah kita. Kan, dengan kerana kita duk habaq susah-susah tu, dia tak mayang langsung. Ambil, puas hati. Oh, dia kata payah agak, takkan Tuhan tak tahu kata aku sakit pun, dia duk merepek tu. Mayang pun tak, apa pun tak, siapa nak tanggung. Kan, jadi dalam mazhab lain, dia pun mudah macam tu. Dan dalam mazhab Syafi'i pun ada qaul tu. Cuma itu qaul yang tidak popular dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya lebih suka dengan pendapat yang pertama tadi. Kita ambil ayat semayang sampai tang berbalut tu, kita sapu saja ayam kuat atas dia, kemudian terus sampailah basuh kaki, semayang itu sudah melepaskan fardu semayang yang kena kat atas kita dan tidak perlu qada lagi selepas itu. Wallahu a'lam. Gitu. Jadi minta maaf lah saya lambat tadi. Ada hal sikit. Kan, jadi yang kedua minta maaf lah kerana kuliah kita bulan lepas minggu pertama tu dibatalkan. Mudah-mudahan Allah panjang umur. Kita tak sampai lagi janji 99 tu. Kan kita jumpa minggu ketiga insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.